Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Cik Aslam Kamaruzaman, selamat datang. Waalaikumsalam juga buat Cik Nadia. Cik Nadia adik Adik Cik Aslam Okey, selamat datang. Okey, kita bawa ada 2 orang Okey. Sementara tu boleh Cik Aslam, Cik Nadia boleh tolong share dulu kan. Tolong klik like, tolong klik share. Suara saya jelas Boleh saya dapatkan maklum balas feedback. Dari Melaka kan? Jelas tak? Suara saya okey? Sangat jelas ke? Mungkin tak? Kau biar kita tolong share. Share sebanyak-banyak ni. Atau nak share kan? Ada yang lain kan? Tahu perlu ini pun share. Jelas. Okey, Cik Aslam, terima kasih. Cik Nadia pun jelas, terima kasih. Oh, Tuan Iqbal. Okey. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Surya, selamat datang. Selamat datang Tuan Iqbal, lama tak jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Siti Zainun Amir. Waalaikumsalam. Hulu Selangor jelas, alhamdulillah. So, insya-Allah petang ni kita akan cuba habiskan, cuba menamatkan cuba khatamkan bacaan kita di Quran 6 ni, insya-Allah. Bolehlah, kita ada 2 ayat lagi balance. 2 ayat terakhir dalam bacaan Quran 6 yang merupakan 2 ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Okey. Ayat ni bagus kalau kita hafal. Saya yakin kebanyakan kita dah hafal pun kan. 2 ayat yang kita akan baca ni sangat-sangat bagus untuk kita hafal dan kita amalkan. Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu bacaan 2 ayat terakhir surah Baqarah ni dia sebenarnya 3 ayat. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Banyak fadilat dia. Sebab itulah 3 ayat terakhir surah Baqarah ni dibaca sebagai zikir selepas solat, dibaca dalam bacaan tahlil bacaan tahlil kunuzul arwah tu dibaca juga dalam ayat-ayat bacaan ruqyah, ruqyah syar'iyah. Okey. So elok kita amalkan pada waktu pagi dan petang. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Sebab tu kalau kita kalau siapa yang mengamalkan bacaan ma'thurat, susunan Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, ma'thur, doa yang ma'thur daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun ada juga 3 ayat ni dimasukkan dalam amalan ma'thurah. Ma'thurah. Lama tak jumpa. Ya betul, lama kita tak jumpa sejak PKP kita tak jumpa kan. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita petang ini, hari Rabu 1 Julai bulan baru 1 Julai 1 Julai 2020 bersamaan 9 Zulkaidah. Betul betul 9 Zulkaidah. Lebih kurang berapa hari lagi tu kita akan menyambut Idul Adha pula nanti kan. Okey. So alhamdulillah kita bertemu hari ini Rabu 1 Julai 2020 bersamaan dengan 9 Zulkaidah 1441 Hijrah. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung
bacaan kita di dua helaian terakhir Iqra' 6. Okay, di dua helaian terakhir Iqra' 6, cantik kita akan habiskan bacaan Iqra' 6 ni di dua helaian ataupun dua page terakhir Iqra' 6 yang yang mengandungi dua ayat terakhir. Ada dua ayat. Kita akan habiskan hari ni kira angka keramat 2 pula Kita akan habiskan dua page ataupun dua helaian terakhir Iqra' 6, iaitu di muka surat 30 dan juga 31 yang mengandungi dua ayat terakhir suratul Baqarah. Yang mengandungi dua ayat terakhir suratul Baqarah pada dua ayat terakhir Iqra' 6. Dua page terakhir, dua ayat terakhir yang merupakan dua ayat terakhir suratul Baqarah. Oh, Puan Siti Zainun tak ada dengar suara sahabat-sahabat yang lain, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Latifah Abdul Ghani. Kenapa dah tak ada suara? Okey, sahabat-sahabat yang lain boleh dengar dengan jelas suara saya ke? Boleh dengar dengan jelas suara saya ke? Tadi Cik Siti Zainun tadi jelas Hulu Selangor jelas tadi Sekarang tak dengar suara pula sahabat-sahabat yang lain boleh komen. Sahabat kita Puan Siti Zainul Amir dari Kuala Selangor, Hulu Selangor. Tak ada suara. Sahabat-sahabat yang lain boleh saya dapatkan feedback. Doktor sudah, alhamdulillah jelas. Okey. Yang lain ada je suara, alhamdulillah. Okey. Tuan Iqbal kita Kajang, Dr. Suria Bangi. Ni kira dekat lah kan. Ni Cik Nadia Melaka kan? Melaka pun jelas. Alhamdulillah. Puan Siti Zainun takut masalah internet connection kot tak stabil kot ke? Boleh try tengok internet connection kan? Puan Nur Zalifah jelas dan clear, alhamdulillah. Puan Nur Zalifah jelas. Puan Nur Zalifah first time join kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muhammad Rizal jelas, alhamdulillah. Cik Rizal pun first time saya nampak Cik Muhammad Rizal dengan Puan Nur Zalifah first time ke join kita dalam sesi FB Live ni? Sebab kali pertama saya rasa saya nampak nama Puan Nur Zalifah dengan Cik Rizal muncul kat ruang komen kita. Boleh saya dapat tahu Cik Rizal daripada mana Puan Nur Zalifah daripada mana? Boleh saya dapatkan feedback. Sepang. Sepang. Okey, alhamdulillah. Sepang jelas. Okey, Puan Siti Zainun Hulu Selangor dah okey, alhamdulillah. Okey. So, kalau okey kita boleh terus proceed. Seperti mana biasa. Okey, sebelum tu alhamdulillah suara jelas. Okey, alhamdulillah. Puan Nur Zalifah daripada mana Cik Rizal kita daripada Sepang. Puan Siti Zainun Hulu Selangor alhamdulillah jelas. Kita ada seorang sahabat kita daripada Sabah lama tak datang. Sibuk agaknya. Tuan Hams ya, first time. Okey, alhamdulillah. Selamat datang buat Puan Nur Zalifah, Cik Muhammad Rizal daripada Sepang. Yang first time, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kita ucapkan. Untuk makluman hari ini merupakan sesi kelas kita yang ke-61. Okey, Cik Rizal, Puan Nur Zalifah hari ini dah memasuki sesi FB Live kita yang ke-61. Oh, Puan Nur Zalifah Sabah. Okey, alhamdulillah. So kita ada dua orang lah sahabat kita daripada Sabah seorang lagi Tuan Hams. H-A-M-S. Nama dia macam tu lah, dia tulis nama dia. Okey. Tuan Hams dari Kota Kinabalu. Pun dah saya rasa dah beberapa hari dah dia tak bersama-sama dengan kita dalam sesi live kita ni. So untuk makluman, hari ni kita dah memasuki sesi yang ke-61. So insya-Allah so kita dah bermula kira-kira sebulan lebih lah. Masuk cuti raya tu hari. Saya ingat dah lebih kurang 2 bulan 2 bulan lebih lah kita bermula. Puan Nur Zalifah dari Sandakan. Okey, alhamdulillah, selamat datang. Okey, so untuk makluman Puan Nur Zalifah, Cik Rizal dan juga sahabat-sahabat kita yang baru first time hadir petani, hari ini merupakan sesi yang ke-61 kita live. Maksudnya kita dah bermula lebih kurang 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Sebelum Ramadan lagi kita start, kemudian kita cuti raya, kemudian kita sambung balik. Kemudian kita ada beberapa cuti tu hari kan. Okey. So hari ini insya-Allah kita dah mulakan kelas sesi live kita ni bermula dengan
muka surat yang pertama di Iqra' 1, Iqra' pertama. Iqra' 1 muka surat pertama. Okey. So hari ini insya-Allah kita akan menamatkan, ataupun mengakhiri bacaan kita di Iqra' 6 ini. Okey, setelah hampir 2 bulan lebih kita live bermula daripada bacaan kita daripada muka surat 1, muka surat pertama Iqra' 1 lagi. So untuk tuan-tuan khusus teristimewa untuk tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang baru first time hadir petang ni, saya sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga saya sangat-sangat menggalakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang baru first time hadir hari ini untuk tonton sesi rakaman kita yang terdahulu. InsyaAllah kita akan dapat banyak manfaatnya insya-Allah. Okey, boleh tonton sesi rakaman kita yang terdahulu dalam page kita ni, Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran. Kalau boleh saya galakkan tonton daripada siri yang pertama lah sebaiknya. Okey, daripada siri yang pertama, sebab kita mulakan perbincangan kita, perbahasan kita, bacaan kita bermula daripada bacaan yang terlalu asas dari segi bacaan makhraj dan juga sifat huruf, kemudian peringkat demi peringkat lah kemahiran dan juga skill yang kita bincangkan, yang kita sama-sama kuasai itu hari kan. Okey. Boleh tonton rakaman di page kita ini, Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran, ataupun boleh ke channel YouTube saya, Hasli Ismail, Hasli Ismail. Kat situ pun kita upload setiap kali kita habis sesi live. Okey. Waalaikumsalam buat Puan Zaitun, selamat datang. Hari ini sesi yang ke-61, insya-Allah kita akan menamatkan bacaan di muka surat 30 dan juga 31 hari ini insya-Allah pada 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Okey, kita terus ke muka surat 30 Iqra' 6. Okey, sebelum kita bermula, seperti mana biasa, saya sangat-sangat memohon bantuan, sokongan, kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bantu saya. Sama-sama kita klik button like kat bawah. Yang pertama, yang keduanya, kita pekat-pekat klik button share. Boleh share pada kita punya FB wall kita sendiri, ataupun boleh share juga di Facebook group yang kita join. Okey, boleh mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Tujuannya supaya kita boleh hebat-hebatkan majlis ilmu kita ini, kita boleh viralkan supaya lebih ramai lagi muslimin muslimat kat luar sana yang dapat tahu, yang boleh join, insya-Allah boleh dapat manfaat bersama-sama, mudah-mudahan dengan asbab kita share tadi ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kan. Okey. Okey, so hari ini kita akan sambung bacaan kita di 2 ayat terakhir suratul Baqarah, yang merupakan 2 ayat terakhir dalam silibus Iqra' 6 kita ini. Okey. Okey, kita terus. Hari ini sesi, okey. Selamat datang Cik Azman. Okey, no problem, terima kasih. Okey. So kita akan habiskan 2 ayat terakhir suratul Baqarah Kita bermula kat mana semalam? Oh, sini okey. Ayat yang ni ayat pertama, ayat yang kedua, 2 ayat terakhir betul. Okey, insya-Allah kita mulakan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama kita baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Macam yang saya sebutkan tadi, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru join, 2 ayat terakhir suratul Baqarah ni sebenarnya 3 ayat. 3 ayat terakhir suratul Baqarah ni elok untuk kita hafal dan kita amalkan pagi dan petang. Pagi dan petang sebab fadilatnya sangat besar, memang disebut dan dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Banyak fadilat. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Ini ada 2 ayat, ada satu lagi ayat. Dia mula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai habis. Kemudian sambung amanar rasul, sambung la yukallifullah. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Elok kita amalkan pagi dan petang. Waktu pagi dan petang, lepas subuh dan juga lepas asar. Sebab tu dihimpunkan dalam bacaan amalan ma'thurah, susunan Asyahid Imam As-Albana. Okey. Disusun juga dalam, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar bacaan manzil pun ada juga dalam manzil. Okey. Dalam himpunan zikir pagi dan petang pun ada. Dalam bacaan tahlil pun ada. Dalam susunan doa ruqyah ataupun amalan ruqyah syariah pun ada. Mana-mana pun jumpa 3 ayat akhir suratul Baqarah ni. Sebab fadilah dia sangat besar. Dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Okey, memang disyorkan, memang disebut oleh baginda Nabi SAW untuk kita amalkan. Banyak fadilat dia. Okey. Kita terus ke ayat 2 ayat akhir suratul Baqarah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun.
Okey. Jaga narra. Tekan pada ra sabdu Kita lompat alif topi, lompat lam. Dua huruf yang kita lompat. Alif topi ataupun hamzah wasal ni kita lompat, skip kan bacaannya sebab dia berada di tengah-tengah ayat ataupun di tengah-tengah bacaan. Lam pula huruf yang tidak berbaris. Okey, lam huruf yang tak berbaris, so kita abaikan dia. So na terus lompat ke ra. Lompat dan tekan pada ra sabdu narra tanpa dengung Bima, jaga ada misal ni 4 harakat. Nun mati jumpa zai, ihfa hakiki, bacaan kita dia pertengahan Quran 6 itu hari. Dengung di rongga hidung mesti panjang, lebih minimal 2 harakat ataupun lebih. Kurang je tak boleh. Okey. Ilai, jaga ya ada baris mati, ya lin ya lunak. Ilaihi mir. Nun mati jumpa ra. Okey, nun mati jumpa ra ni bacaan kita di akhir Quran 5. Nun mati jumpa ra, so bacaan nun diabaikan, lompat skip terus kepada huruf ra berserta dengan tekanan pada ra sebab ra bersabdu. Mir, bacaan nun dihilangkan. Dalam tulisan kekal, bacaan digugurkan. Dari segi bacaan je hilangkan. So mir, seolah-olah nun tak wujud seolah-olah tak wujud dari segi bacaannya. Tulisannya kekal. Tulisannya kekal. Ini pernah ada seorang hamba Allah yang bertalaki dengan saya. Dia kata, ustaz dia kata, umur dia 58 tahun. Saya sebut umur dia. Nama dia tak sebutlah. Dia pernah tanya saya lah, ustaz, kenapa dia kata, kalau dah tak baca, kenapa ditulis? Kenapa ditulis? Pernah kat tuan-tuan terfikir benda yang sama? Dia kata, kalau kita baca mir rabbi, kenapa tak tulis mi tu ra? Buanglah nun. Dan memang tak baca. Saya bagi contoh, bahasa Melayu mungkin tak banyak kot. Tak banyak tu pun tak ada. Kalau bahasa Inggeris banyak kan. Kalau contoh bahasa Inggeris, apa contoh perkataan-perkataan tertentu tu dalam bahasa Inggeris, dalam sebutan ejaannya ada, tapi dari segi bila kita sebut, kita pronounce, bunyi huruf tu tak ada bunyi. Kan? Apa contoh Apa contoh Boleh bantu saya tak? Apa contoh? Ownership. Boleh lah? Boleh lah kot. Ownership. W tu tak bunyi kan? Ownership. Kan? So ibaratnya macam tu lah. Ibaratnya kalau kita nak bayangkan contohnya dalam bahasa Inggeris, dari segi ejaannya ada huruf, tapi bila kita pronounce, huruf tu tak keluarkan bunyi. So itu ibaratnya. So dari segi bacaan, dia tidak mengeluarkan makhraj, tak ada bunyi. Tapi dari segi tulisan, kena kekalkan tulisan. Sebab kalau kita buang nun, kita ibaratnya menggugurkan satu huruf daripada Al-Quran dan tak ada maksud lah. Sebab mi ni bermaksud dari Rabbihi, Tuhannya. So kalau kita buang nun, ibaratnya kita buang RI. Dari ni jadi da, Tuhannya. Tak ada maksud lah. Terima kasih doktor. Betul-betul. Saya. Contoh lah kan. So H. Betul. Macam tu, betul. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Dr. Suria. Contoh macam tu lah. Our kan. So, bila kita pronounce, bila kita heja H-O-U-R, bila kita pronounce, H tak ada bunyi pun kan. Itu dalam bahasa Inggeris. So, dalam bahasa Arab pun sama. Dari segi tulisannya ada, hurufnya ada, wujud. Tapi bila kita bacaan, tak ada keluarkan bunyi, tak ada makhraj huruf. Tapi kalau kita buang, dia akan, satu, kita buang berdosa lah sebab kita menggugurkan satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran. Yang pertama. Yang keduanya, akan mengubah makna lah. Mengubah makna. Contoh macam yang Dr. Suria heja tu kan, Hawa pula. Our kan. Tapi kalau kita buang H, dah jadi maksud lain kan. Macam tu dah maksud dia. So sama juga kes ni. Sebab ada 1-2 kes, seingat saya lah, ada 1-2 kes hamba Allah yang bertaraki dengan saya, dia pernah tanyakan soalan yang sama. Dia kata, dah kalau tidak dibaca, kenapa ditulis? Kan dia kata lebih senang. Dia kata, mi tu ra, sabdu tak ada nun. So orang yang baru nak belajar macam kita orang ni senang lah sikit. Tak adalah kita complicated sangat, banyak huruf. Sebenarnya tak boleh dibuang. Seperti mana contoh tu lah yang Dr. Suria bagikan tu. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Okay. So juga mir rabbihi, ada ni hi 2 harakat, wal mu'minun, kita matikan dengan nun. Okay, kita wakaf kat sini Okay, boleh wakaf. Ada tanda jim ni. Wakaf jaiz. Okay, harus wakaf. Sekali lagi kita ulang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sorry, nafas tak cukup pula dah. Sekali lagi
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Okey, boleh Okey, kita pergi pada potongan ayat yang kedua. Masih lagi dalam ayat yang sama. Potongan yang kedua Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita wakaf kat sini lah, pendek sikit. Okey, kita wakaf kat sini. Asalnya wa rusulihi, 2 harakat sebab ada tanda ni So dibaca dengan 2 harakat. Kalau kita wasal sambung wa rusulihi la hi 2 harakat sebab ada tanda ni. Tapi bila kita wakaf, kita matikan wa rusulih. Ni tempat yang boleh wakaf. Walaupun tak ada wakaf, tapi tempat ni tempat yang boleh wakaf, insya-Allah. Di masa akan datang saya akan terangkan. Selain daripada tanda-tanda ataupun alamat wakaf ni, ada juga tempat-tempat lain yang tidak ada tanda ataupun alamat wakaf yang sesuai untuk kita wakaf. Ada kaedahnya. InsyaAllah kita akan kongsikan di masa akan datang, insyaAllah. So sini tempat yang boleh wakaf. Kita wakaf kat sini. Cuma saya nak ingatkan, ramai orang, khususnya yang bertalaki musyafahah dengan saya, termasuklah diri saya sendiri, suatu ketika dahulu, zaman saya budak-budak dululah, menganggap ini ibaratnya seperti tanda koma dalam bacaan Al-Quran. Bukan. So ramai orang, saya dulu pun sama, masa zaman saya ingat, masa zaman saya sekolah rendah lah. Saya jumpa tanda ni, saya suka berhenti. Sebab saya sangkakan ini koma. Rupanya bukan. Ini bukan tanda koma. Ini adalah alamat ataupun tanda bacaan panjang 2 harakat bagi huruf ha. So dia bukannya tanda koma dalam bacaan Al-Quran. Bukan. Sebab saya sendiri, secara peribadi, masa zaman sekolah rendah dulu, saya memang sangkakan ini koma. So jumpa je tanda ni, saya berhenti. Jumpa je macam ni kan. Saya suka berhenti sebab saya sangkakan ini koma. Macam koma lah. Rupa-rupanya bukan. Dan berdasarkan kepada pengalaman saya juga, ramai yang bertalaki dengan saya pun menganggap sedemikian juga. Ramai yang berhenti kat sini sebab menyangka ini adalah tanda koma. Yang sebenarnya bukan. Tapi kebanyakan, tapi bukan semua tempat yang ada tanda ini boleh wakaf. Sesuai wakaf. Tapi bukan semua. Tapi saya katakan kebanyakan tempat yang kebetulan ada tanda macam ekoya ni boleh sesuai wakaf, tapi bukan semua tempat. Bukan semua tempat. Sebab ini bukan bermaksud tempat wakaf. Ini maksudnya tanda bacaan panjang 2 harakat bagi huruf ha berbaris bawah. Okey, saya harap jelas sebab banyak silap faham yang berlaku kat situ. Dan juga berdasarkan kepada apa yang berlaku pada diri saya dululah, saya anggapkan ni koma. Yang sebenarnya bukan. Okey. So kebanyakan tempat yang ada tanda ni sesuai berhenti, bukan sebabkan dari segi maksud konteks ayat tu. Okey. Tapi tak semua tempat yang ada tanda ni boleh berhenti. Ada tempat-tempat yang tak sesuai berhenti, bergantung pada konteks ayat. Nak tahu macam mana? Tengok huruf selepasnya ataupun perkataan selepasnya. Itu insya-Allah dalam sesi tajwid akan datang saya akan huraikan dengan lebih lanjut, insya-Allah. Okey. So kita cuba wakaf kat sini dulu Sekali lagi kita ulang. Okey, jaga lun, ini izhar tanpa dengung. Kullun, jangan cepat sangat. Lun tak nak cepat sangat, jangan panjang sangat. Panjang sangat dah jadi dengung. Cepat sangat pula melanggari sifat huruf. Okey. Salah. Panjang sangat pun salah, dah jadi dengung. So tengah-tengah. Okey. Sesuai dengan sifat, sebab baris 2 dibaca dengan sifat nun. Saya rasa saya pernah sebut dulu semua bacaan baris 2 yang izhar, yang jelas, adalah dibaca dengan makhraj nun dan sifat nun. So lun baca dengan bunyi huruf nun mati. So hujung lidah mesti tekan langit depan. Langit depan, atas gusi sikit. Kullun amana billahi, bil lam nipis sebab sebelumnya baris bawah pada lafaz kalimah Allah, billahi wa mala, lam 4 harakat. Armisai, ikatihi 2 harakat, wa kutubihi 2 harakat, wa rusulih kita pilih untuk wakaf kat situ. Dan tempatnya boleh wakaf. Okey, sekali lagi kita ulang. Kullun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Okey, boleh Seterusnya kita sambung. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Okey. La nufarriqu. Farriqu. Fa tekan pada roh sabdu. Farriqu. Jaga ya lunak ya lin. Baina ahadim. Baris dua jumpa mim. Baris dua jumpa mim. Dengung idgham. Tekan pada mim. Senang. Kalau kita lupa apa jumpa apa, tengok mim sabdu tu, memang tu tekan pada mim dan dengung. Okey. Itu tanda, kita kata tanda shortcut shortcut. Sebab dengung adalah kerana pertemuan baris dua jumpa mim. Sebab dengung. Tanda dengung, jumpa sabdu atau mim. Itu tanda dia. Itu shortcut lah. Kalau untuk shortcut, untuk kita nak senang nak spot nak cam cepat, nampak je tanda sabdu atau mim, itu confirm dengung, bibir kacip tekan bibir berserta dengung dua harakat. Okey, nun jumpa ra, jumpa lagi satu macam tadi juga. Mana tadi kita baca min jumpa ra. Sama idgham bila gunnah mir. Skip pada bacaan nun. Bunyi nun, makhraj nun tidak dibunyikan, tidak dinyatakan, tidak dibaca, tidak dijelaskan. Mir terus lompat nun, terus tekan pada ra. Mir rusulihi. Asalnya bila waqaf ha dibaca dengan baris mati. Rusulih. Okey, kita ulang sekali lagi. Kita mula kat sini La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Okey, boleh seterusnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masir 4 harakat Okey, kita jaga sini. Alif ada topi. Sorry. Alif ada cincin. Huruf bercincin diabaikan. So, lu dipanjang kerana wujudnya waw yang tak ada baris ni. Bukan disebabkan alif cincin ni. Huruf ingat cincin biasa duduk atas huruf alif, waw, ya. So, bila jumpa alif cincin, waw cincin, ya cincin ataupun ada kosong atas dia tu, diabaikan dari segi bacaan. Tak ada function, tak ada efek. Okey, dia tak mengeluarkan makhraj, tak keluarkan bunyi, dia juga tidak memanjangkan bacaan. So, dia tak ada function dari segi bacaan. Dari segi tulisan, dia tak boleh buang. Macam tadi jugalah kesnya. Okey. So, lu dipanjangkan 2 harakat kerana adanya waw. Okey, waw mat ni, waw kosong, tak ada baris. Okey, mi. Ain mati. Mi, jaga mi, na. Okey, jaga ain Mi, na. Tak nak mi, na. Bukan mi. Okey. Mi, sifat hurufnya salah. Ingat, saya cerita ain tu dia berekor sikit. Mi, na. Jaga. Ini pun, kita pastikan sebutan makhraj mi tu kekal pada bunyi makhraj yang asal. Mi. Mim bayi bawah mi. Ain mati. Mi, na, sami, na. Bukannya sami, na. Ramai orang kita. Wa qalu sami, na, me, na. Bukan me ni, bukan semek ni. Okey. Semek tu orang Terengganu. Orang Terengganu, Kelantan Timur kan. Ni bukan me ni. Me iyah ke apa, bukan. Ni mi, na. Jaga mim, bunyikan dia dengan bunyi asal. Okey. Mim bayi bawah mi. Masuk ain. Mi, na. Okey, mi'na. Sami'na. Okey, mi'na. Wa to ain mati. Na. Okey, perhatikan ain Ini pun sama. Sami'na. Mi'na. Bukan mi'na Mi'na wa ata'na. Ruf. Jaga ra. Jaga huruf fa. Fa ni kadang-kadang dia mudah tergelincir. Tergelincir macam mana? Fa ni dia mudah tergelincir, dia termasuk dalam Gufr. Tak nak macam tu. Settlekan satu-satu. Jangan bungkus sekali. Jangan bungkus sekali. Ni bukan rojak kita campur-campur bungkus sekali, bukan. Settlekan satu demi satu. Gufra. Bukannya gufra. Ramai yang kadang fa ni banyak sekali, banyak dia mudah tergelincir. Terutama sekali kalau fa bagi mati, dia mudah tergelincir ke dalam huruf selepas dia. Hati, jangan cantumkan dia. Jangan bungkus sekali. Asing-asing. Gufra. Jangan gufr. Terus masuk. Settlekan fa berserta dengan sifat dia. Dia ada keluar hembusan nafas. Gufra. Okey. Gufranaka. Ra tekan pada bahasa abdu. Rabbana. Tekan Rabba. Tekan keras. Solid. Wa ilai. Ya baris mati.
Lin Laikal masir. So tebal, ro nipis. Hati-hati. Ramai orang bila so tebal, ro ikut sama tebal. So dibaca ro tebal, sod pun tebal. Sod tebal memang ada sifat dia tebal. Ro kat sini dibaca dengan nipis sebab ro mati sebelum dia ada huruf ya mati. Ro sebelum dia ada huruf ya mat. Ya panjang ya yang dibaca panjang. Masir. Bukannya masir. Masir. Tu ro tebal. Sir tu ro tebal. Dalam konteks ayat ni, dalam perkataan ni, dalam kalimah ni, ro dibaca nipis sebab ro kita matikan dia kerana waqaf. Sebelumnya ada huruf ya mati. Ya mat. Masir. Masir. Bukannya masir. Okey. Boleh dengar perbezaan jelas Ro tebal, masir. Tu salah. Sifat ro punya salah. Makhraj betul, sifat salah. Di sini ro bersifat dengan nipis, tarqiq. Masir. Okey? Boleh Sekali lagi kita ulang sama-sama. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Okey, jaga mi'na. Sekali lagi وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Ro nipis. Okey, seterusnya. Ayat yang kedua ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. La dua harakat Ini lam, ni alif sebelah dia. So la dibaca dua harakat. Tekan kepada lam bersabdu tanpa dengung. Kallifullah. Lam pada lafaz Allah dibaca tebal sebab sebelum kalimah Allah ada huruf yang berbaris hadapan ataupun baris atas. Lam pada lafzul jalalah, nama Allah dibaca tebal. Fullahu. Bukannya fullahu ataupun fuwah. Bukan fuwah Fuwah lidah tak sentuh pada makhraj ataupun rumah lam. Hati-hati sebab ni lam alif lam lam ha. Okey, alif ataupun hamzah wasal, lam yang pertama tak dibaca, lam yang kedua tu dibaca. Sabdu tu atas lam yang kedua. Lifullahu. Allah dua harakat kalimah Allah istimewa dibaca dengan dua harakat. Dan lam tebal sebab sebelumnya ada huruf yang berbaris hadapan ataupun baris atas. Lam pada kalimah Allah dibaca tebal. Fullahu jumpa fa mati lagi macam tadi. Ghufra. Settlekan dulu fa mati. Makhrajnya berserta sifatnya. Nafsan. Jangan cepat sangat. Jangan nafsan. Ramai baca macam tu. Sama macam ni. Ghufr. Tu masuk roh. Ghufra. Tak nak ghufra. Habiskan bunyi roh, makhraj dan juga sifat. Roh ni sifat dia ada hembusan nafas yang keluar. Ni sama ni. Nafsan. Tak nak nafsan. Bukan macam tu. Bukannya dibaca nafs. Settlekan fa. Habis. Siapkan kerja fa dulu. Barulah sebut masuk ke rumah sin. Nafsan. Jangan nafs. Jangan cepat sangat masuk rumah sin. Keluar rumah fa dulu baru masuk rumah sin. Ibarat macam itulah. Kan jangan sebelah kaki kat rumah fa, sebelah kaki lagi masuk rumah sin. Tak, keluar dulu dua belah kaki, keluar daripada rumah fa, dua belah kaki masuk rumah sin. Okey, jelas dia punya analogi macam itulah. Nafsan illa san baris dua jumpa dengan hamzah dengung. Tak ada, tidak dibaca dengung. Dibaca dengan izhar, jelas san illa wus, jaga sin mati. Dibaca dengan sifat desiran wus'aha okey dah dua harakat. Okey boleh okey sekali lagi kita ulang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, saya cuba baca, orang kata apa? Sebiji ataupun orang Pantai Timur kata sebutir. Orang Pantai Timur katalah. Tujuannya supaya kita boleh memperhalusi bacaan setiap huruf. Sebab macam yang saya sebut masa sejak awal-awal kita mula ngaji dulu ikut satu, setiap huruf tu ada hak-hak dia. Ada hak dia. Guru saya selalu bagi tahu, kalau huruf tu boleh bercakap, huruf tu dia akan sebut, mana hak aku lah. Hak aku, sifat. Ada huruf yang bersifat dengan hembusan nafas, hams. Ada huruf yang bersifat jahar, hak dia. Dia nak hak dia, dia tuntut hak dia.
So kita kena pulangkan hak-hak huruf tu. Sebab itulah kita kena berguru, belajar kan, bertalaki musyafahah, supaya kita tahu sebutan huruf yang betul, tepat, exactly seperti mana yang dibaca oleh baginda Nabi, seperti mana yang dihuraikan oleh para ulama. Ulama kaji sebutan Nabi, bacaan Nabi. Walaupun ulama tak sempat jumpa dengan Nabi SAW, ulama berguru, bertalaki dengan para sahabat, dengan para tabi'in, para tabi'in, dan diorang mengkaji kaedah sebutan huruf, dan diorang buat analisa, dan diorang senaraikan. Huruf ni keluar daripada sini, rumah dia, makhrajnya macam ni, diberikan nama sifat-sifatnya, supaya kita umat akhir zaman boleh menyebut Al-Quran, membaca Al-Quran sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Seperti mana yang dibaca oleh baginda Nabi, yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Okey. Boleh So, mana kita tadi? Okey. Kita sambung ayat berikutnya kan? Okey. Jelas? Okey. Terima kasih Puan Siti Zainun. Okey. So, kita cuba baca. Sebab ada juga beberapa orang di kalangan sahabat-sahabat yang agak advance sikit lah, yang PM saya sebelum ni lah. Saya rasa masa bulan puasa tu ada beberapa orang. Ada dua aliran lah. Aliran yang pertama, diminta saya supaya jangan laju sangat. Kalau boleh pelan-pelan, satu-satu huruf dia kata, sebab kita baru nak start. Ada pula aliran yang kedua yang advance sikit, dia kata, Ustaz, dia kata, boleh cepat sikit tak? Janganlah satu-satu, seketul-seketul nak cerita. Kita dah boleh baca. So, saya terpaksa meraihkan dua-dua aliran ni. Saya terpaksa meraihkan dua-dua aliran kan. Sebab kita ada yang advance pun ada, yang baru nak start pun ada. So kita cuba, saya ambil pendekatan pertengahan lah. Pertengahan, okey. Sebab objektif matlamatnya ialah untuk, macam yang saya sebut tadi lah, untuk mendapatkan bacaan Al-Quran dengan bertajwid, dengan tartil kan. Seperti mana yang diputuskan oleh para qurra sekalian, wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid. Okey, kita sambung bacaan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey. Sini kita syok, bukan syok, ada menarik Ta mati satu, kaf mati satu, ta mati satu. Ada 3 huruf. Ta mati, kaf mati, ta mati. Okey, sebab apa saya kata syok tadi? Huruf ta ada 2, ta mati, huruf kaf mati 1. Ni 2 huruf ni bagi saya huruf yang istimewa lah, sebab huruf ini adalah huruf yang kita perlu tekan pada makhraj, tapi dia keluar hembusan nafas. Okey. Minta izin simpan rakaman. InsyaAllah boleh Cik Mahdi. Simpan rakaman selalu. Tak ada masalah. Okey, boleh. InsyaAllah. Saya akan simpan, saya akan save dalam page. Saya juga akan upload ke dalam channel YouTube saya, Hasri Ismail. Boleh tengok dekat dua-dua tempat tu lah. Okey. Okey, yang saya sebut tadi, ta mati dengan huruf kaf mati. Sebab huruf ta dengan huruf kaf ni special. 2 huruf dalam Al-Quran ni dia mempunyai sifat yang istimewa, iaitu sifat yang tekan pada makhraj, tekan, kemudian ada keluar sedikit hembusan nafas. Biasanya huruf-huruf lain dalam Al-Quran yang bersifat hams. Apa maksud hams? Bila dibaca keluar hembusan nafas. Contohnya huruf fa, okey, fa, nafsan, huruf ha, huruf sin, huruf shin, huruf-huruf yang bila kita sebut wajib keluar bersama-sama dengan bunyi huruf tersebut ialah hembusan nafas. Biasanya huruf yang dibaca berserta dengan sifat hembusan nafas adalah huruf-huruf yang lembut, tak perlu tekan pada makhraj. Tapi ta dengan kaf ni dia special, bila baca kena keluar hembusan nafas, tapi dalam masa yang sama perlu tekan pada makhraj. Macam ta, hujung lidah tekan belakang gigi, kaf pangkal lidah tekan dekat kat kongkong tu lah. Okey. So disebabkan oleh kerana ada tekanan dan ada pelepasan nafas, maka kadar nafas yang keluar tu amat sedikit. Jangan kita baca dengan kasabat, tak ada keluar nafas langsung, salah. Makta, tak ada keluar nafas langsung pun salah. Jangan kita baca juga dengan kasabat, banyak sangat bersepah-sepah keluar nafas. Mak bersepah-sepah, berterabur keluar nafas pun salah juga. Sebab kita nak mengimbangi hembusan nafas yang keluar dengan tekanan pada makhraj, menyebabkan hembusan yang nafas yang keluar tu terlalu sedikit jumlahnya. So dia akan masihkan bunyi bat. Tekan dulu baru keluar nafas. Bat. Bukannya bat tak keluar langsung nafas, ataupun bat keluar habis bersepah. Tak boleh juga. Dia tekan dulu pada makhraj, iaitu hujung lidah tekan belakang gigi, baru keluar sikit hembusan nafas. Bat. Okay, jelas bunyi Bukannya bat tak keluar nafas langsung, salah. Ataupun bat
bersepah-sepah nafas keluar pun salah. Okey, so tekan, lepaskan tekanan, barulah keluar hembusan nafas pada makhraj ta. But. Okey, sama juga macam mak. Bukannya dibaca dengan mak, M-A-K, mak, tak keluar nafas langsung, salah, menyalahi sifat huruf. Mak pun salah, bersembuh-sembuh keluar nafas pun salah juga. So kita nak balance antara tekanan pada makhraj berserta dengan hembusan nafas. Mak, tekan dulu. Mak. Okey, bukannya mak tak keluar langsung nafas, ataupun mak longgar keluar nafas bersepah-sepah pun tak boleh. Jelas kasabat, mak tasabat. Okey, jelas bukan bats, mak tasabat. Okey, bukan macam tu. Okey, jelas hati-hati ni guru saya kata huruf kontroversi lah juga ni. Huruf kontroversi juga. Sama ada dibaca bersalahan dari segi tak keluar nafas langsung, ataupun dibaca dengan nafas keluar bersepah-sepah. Itu istilah saya lah, bersepah-sepah tu. Berterabur keluar nafasnya pun tak boleh juga. So kita nak balance antara tekanan pada makhraj, tekan, yang ni tekan belakang lidah, yang ni tekan pada pangkal lidah. Lepaskan tekanan, keluar sedikit hembusan nafas. Sedikit hembusan nafas yang keluar. Bukan tak keluar langsung dan bukan keluar banyak terus, bukan. Okey, sekali lagi kita ulang. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey, saya nak jelas bunyi ni makasabat, maktasabat. Okey, boleh Okey. Seterusnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ayat di muka surat sebelah ada satu perkataan. Okey, sekali lagi kita ulang. Rabbana, 2 harakat Ni 4. Ini ada dengung, nun mati jumpa nun, ataupun kalau mudah nak cam jumpa je sabdu, nampak je sabdu tanun, tu dengung berserta tekanan pada nun. Dengung 2 harakat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Okey, itu muka surat sebelah Dia masuk satu huruf kat muka surat sebelah. Ni muka surat yang terakhir, 31. Okey, boleh Seterusnya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta. Nafas saya tak cukup, sorry. Okey, kita cuba lagi sekali Kita cuba untuk wakaf kat sini. Okey, ada nampak wakaf kat sini. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhi. Allah, tak cukup nafas juga. Dah mula semput dah tu. Kena jogging lepas ni. Okey, kita cuba sekali lagi wakaf kat sini. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Okey, boleh Okey, kita jaga sini 4 harakat. Ada dengung tak? Okey, baris 2 jumpa kaf, ni dengung ifa Rom kama. Kemudian ini ada lagi satu dengung ifa nun mati jumpa qaf. Ni sama rom kama min qab wa qalqalah. Okey. Sekali lagi kita cuba Jaga 4 harakat, ada dengung ifa sini rom kama, bunyi di rongga hidung. Rom kama dengan min patu qab wa qalqalah. Okey, dan yang lain hu jaga 2 harakat alalla. Jaga tekan pada rumah lam. Alal. Hujung lidah tekan kat langit atas. Langit depan. Atas gusi sikit. Bukan pada belakang lidah. Ramai yang baca makhraj lam pada belakang lidah. Itu makhraj ta. Rumah ta. Okey, sekali lagi kita cuba ulang. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Okey, seterusnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Okey, boleh tekan pada ba sabdu. Rabbana. Sabdu pada ba. 2 step aja. Tekan, lepas. Rabb, tekan, lepaskan dengan baris dia. Ba, Rabba, 2 step.
Yang ini pula mim sabdu 3 step. Tekan pada mim, ham, dengung, lepaskan mi. 3 step. Ha, bila sabdu atas huruf selain nun dan mim 2 step. Tekan dan lepaskan dengan baris dia. Rob, tekan, ba, lepas. Kalau sabdu atas mim ataupun nun 3 step. Tekan, ham, step pertama tekan pada mim. Step yang kedua dengung, dengung bibir kacip, dengung pada bunyi kat dengung rongga hidung. Dengung di hidung tapi berserta dengan kacipan, tekanan pada dua bibir. Ham, lepaskan gambar dia mi. 2 step. Sorry, 3 step. Tekan pada mim, ham, dengung, lepaskan mi. Okey. Kemudian apa lagi kat sini? Bila kita waqaf pada huruf ha, dibaca dengan baris sukun lah. Walaupun kalau disambung, diwasal, bihi wa, dibaca 2 harakat. Bila waqaf pada huruf ha, ha sanggul ni, kita panggil ha dhamir. Ha sanggul ni, okey, ha macam sanggul ni, dibaca dengan baris mati bila waqaf, ketika waqaf. Okey, boleh sekali lagi kita ulang. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Okey, seterusnya. Ini doa ni sebenarnya. Kalau kita rujuk mana dia? Wa'fu anna, ampunilah kami, waghfir lana. Okey, maafkanlah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Ini boleh dibaca dalam doa lepas solat ni. Mula pada sini, Rabbana la tu'akhidna tadi kan. Okey. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Okey, jaga ain. Wa'fu. Okey, ain macam spring, bereko sikit. Tak nak wa'fu. Bukannya dibaca dengan keras, solid bukan tapi wa'fu anna. Nun sabdu, ingat, tekan nun, dengung, lepaskan. An, tekan, dengung, na, lepaskan. 3 step. Bacaan sabdu pada nun dan mim. Jaga ghin mati. Tak nak baca waghfir, bukan wag. Itu kesalahan dari segi sifat huruf ghain. Tak nak baca waghfir, salah dari segi sifat hurufnya. Okey, jangan juga baca waghfir. Kita melantunkan ataupun mengkolkolahkan ghin yang bukan sama sekali huruf kolkolah. Kesalahan yang kedua. Jangan baca juga dengan bacaan bukannya wag. Kalau kita baca wag, maksudnya ghin bagi atas bunyi ra, wag. Jadi hati-hati. Okey. Hati-hati. Jangan dibaca dengan waghfir, tapi bulatkan sikit. Tak perlu sampai memoncongkan bibir, tak perlu sampai moncong-moncongkan mulut. Waghfir. Sebab ra bagi atas bunyi ra, bukan ra. Ra bila mati wag, bukannya wag. Okey, saya jelas Kalau kita baca wag, maksudnya kita baca dengan ra, wag. Makhraj ataupun sebutan yang tepat, ra waghfir. Tak perlu moncong. Tak perlu sampai memoncong-moncong sampai boleh gantung hanger kat bibir kita, tu tak perlu. Sebab ghain makhraj ni ataupun tempat keluar bunyi ialah di leher, hujung leher. So fokus keluarkan bunyi daripada hujung leher kita tu. Bukannya pengeluaran bunyi pada bibir, bukan. Makhrajnya di dalam leher kita tu. Waghfir lana fir. Ra nipis. Okey, sama macam tadi yang kita pernah bincang. Ra mati sebelum dia bagi bawah, ra dibaca dengan nipis. Fir, bukannya fir. Kalau kita baca fir, kita dah menebalkan ra. Salah kat mana? Salah dari segi sifatnya. Sebab saya pernah sebut sebelum ni. Kita ulang lagi hari ni. Sebab ada rakan-rakan kita yang baru. Ra istimewa. Ada waktu dibaca tebal sifatnya, ada waktu dibaca nipis dari segi sifatnya. So dalam konteks bacaan kita sekarang, ra dibaca nipis sebab ra mati sebelum dia bagi bawah. Kalau ra mati sebelum dia bagi atas ataupun bagi depan, far ataupun fur, ra tu dibaca dengan tebal sifatnya. Dalam konteks ini, ra dibaca nipis, fir, bukannya fir. Fir, ra tu tebal. Salah dari segi bacaan ataupun hak sifat huruf ra. Dalam konteks ini, ra mati sebelum dia bagi bawah, ra mesti wajib dibaca dengan sifat nipis, fir. Okey, waghfir. Okey, jaga ghain tadi dia punya sikit, dia bereko sikit. Okey, waghfir lana ra sini pula tebal. Sebab apa? Ra mati sebelum dia bagi atas. Tak nak war, bukan war. Kalau war, ra nipis. Ini nipis, fir.
Tak nak fir, itu tebal. Sini pula terbalik, ra tebal. War, bukannya war. War, ra nipis. Okey, perhatikan ini istimewa. InsyaAllah nanti kita akan bincang topik khusus bacaan ra. Ra ketika dibaca tafkhim, tebal, dan dibaca dengan tarqiq, nipis. Dalam keadaan yang macam mana, insyaAllah. Nanti dalam sesi tajuk akan datang, insyaAllah. Kalau ada rezeki, ada kelapangan masa, kita akan huraikan sifat bagi huruf ra secara detail dan spesifik, insyaAllah. Okey. Hari ini secara ringkas saja. Fir lana war ra tebal hamna. Sekali lagi kita ulang Jaga sifat ain wa'fu. Okey. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Okey. Okey, ni satu lagi. Na ada misai atas dia okey. Bila kita waqaf pada huruf nun, bila kita waqaf pada huruf misai tanpa hamzah. Hamzah terpisah pada bacaan berikutnya. Okey, pada potongan ayat yang berikutnya, maka na tu kita baca dengan 2 harakat sahaja. Tapi kalau kita wakaf pada misai berserta dengan hamzah, baru kita wakaf dengan bacaan 4 harakat. Okey, jelas InsyaAllah ini pun di masa akan datang kita akan huraikan dengan lebih lanjut. Ini dalam topik bacaan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Okey, so ini kita baca dengan na saja ketika wakaf. Bila wasal sambung, baru kita baca dengan 4 harakat. Barulah wajib dibaca 4. Kalau wakaf dibaca dengan 2 harakat sahaja, tak boleh lebih. Warhamna. Okey. Seterusnya ayat terakhir. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey. Anta ifa kiki. Nun mati jumpa dengan ta. Nun mati jumpa dengan ta. Ifa kiki. Anta mau ada waw lin waw mati. Mau lembutkan, lunakkan. Maulana nun mati jumpa dengan sa. Fansur dengung ikhfa fansurna alal lam mati. Alif topi kita skip. Alal qa. Qa bagi kata punya qa. Jumpa waw, lunakkan. Qa qaumil. Jangan kaumil. Ramai yang baca qa. Qa bagi kata punya qa. Jumpa waw jadi ka. Alal kaumil, bukan ka. Kekalkan makhraj ataupun bunyi qaf yang asal. Bila baris atas bunyi qa, kekalkan bunyi qa, masukkan ke dalam waw lunak tadi. Qa, lunakkan. Qa qaumil kafirin. 4 harakat. Okey, boleh Okey, last insya-Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah menamatkan bacaan kita untuk Iqra 6 semalam saya kata kita nak cuba masuk topik baru dalam silibus baru ataupun dalam pelajaran kita akan tengok beberapa pelajaran baru yang tidak dimasukkan dalam Iqra tapi tak sempat juga rupa-rupanya. Okey. Tak sempat juga. Saya sangkakan sempat. Okey, sebab kita urai lebih lanjut detail sikit tadi. So tak apa, tak ada masalah. Kata biar lambat asal selamat Okey, kita tak perlu nak terburu-buru kan. Okey, sebab macam yang saya sebut sebelum ni lah. Wajib atas bahu setiap orang Muslim, setiap Muslim membaca Al-Quran dengan bertajwid. Bukannya wajib atas kita untuk menamatkan ataupun mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Wajib tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid. Tak wajib khatam Al-Quran. Okey. Tu pemahaman yang kita kena jelas So biar lambat tak apa, asalkan bacaan Al-Quran kita tepat seperti mana yang diajar, yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So alhamdulillah kita dah pun menamatkan bacaan Iqra kita petang ni, alhamdulillah. Selama 61 kali sesi. Okey. So kita dah tamatkan Iqra. Kita mula sebelum Ramadan. Lebih kurang 2 bulan lebih lah kan, sebab campur cuti. Banyak kali kita cuti, ada beberapa kali kita cuti. So hari ni kita alhamdulillah telah pun menamatkan bacaan buku Iqra daripada Iqra 1, mula daripada page pertama sampailah hari ni kita dah tamatkan bacaan di page terakhir, page yang ke-31 Iqra 6, alhamdulillah. So hari ni kita khatamlah bacaan Iqra 6 ataupun bacaan silibus Iqra ni. InsyaAllah petang esok kita akan jumpa pada pertemuan yang kita yang ke-62. Okey, alhamdulillah kita dah tamat. Esok insya-Allah kita akan tengok saya akan ada satu buku lagi, saya tunjuk sikitlah bagi tuan-tuan yang mungkin ada buku ni boleh guna. Tapi buku ni tak saya rasa tak ada dia jual di mana-mana. Ni bukunya. Okey. Tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran tahap 1 hingga 4. Kita tak akan tengok page by page. Kita cuma akan tengok beberapa page
Kita akan skip page-page yang sudah kita baca, yang sudah topiknya sudah di-cover dalam Iqra. Kita cuma buku ni digunakan oleh guru-guru Al-Quran di Masjid Negara. Ada tulis kat bawah ni. Di Masjid Negara Kuala Lumpur ada kelas Talaqi Musyafahah Al-Quran. So buku ni digunakan di sana untuk kelas bacaan Al-Quran peringkat permulaan, untuk beginner punya kelas. So insya-Allah mulai esok, saya ingat mungkin 2 hari kot agak saya malam tadi saya tengok balik, ada beberapa topik yang tidak disentuh langsung dalam Iqra. Kita akan tengok lebih detail insya-Allah. Ada juga beberapa topik yang disentuh tapi yang disentuh secara tidak langsung dalam Iqra pun kita akan sentuh juga. Okey. Yang dalam Iqra tu dia cuma masukkan contohnya bacaan hamzah wasal di awal surah. Bacaan hamzah wasal di permulaan ayat. Dia tak sentuh dalam Iqra, tak sentuh secara direct, secara langsung. Dalam buku ni disentuh secara langsung. So insya-Allah kita akan tengok dengan lebih lanjut esok insya-Allah. Okey. So insya-Allah, so sekadar itu petang ni saya terima kasih banyak-banyak memperbetul ada 2 tempat yang telah dibetulkan. Terima kasih Cik Azman. Okey. Semoga Allah ampunkan kesalahan bacaan terdahulu masa majlis tahlil. Terima kasih banyak memperbetulkan. Sama-sama. Terima kasih juga. Okey, sebab Cik Azman sebut pasal majlis tahlil tu, saya nak sentuh sikit lah sebelum kita berpisah. Sebab bacaan ni selalu dibaca dalam majlis tahlil kan. Okey. Sebab oleh kerana kita membacanya sebagai lafaz ataupun sebagai bacaan Al-Quran, so kita kena, macam yang saya sebut sebelum ni lah, bacaan zikir, doa, salawat tidak tertakluk kepada undang-undang tajwid. Tapi bacaan Al-Quran, walaupun kita baca potongan doa dalam Al-Quran tu sebagai doa, maka dia tak tertakluk sebagai tidak tertakluk kepada undang-undang peraturan tajwid tu. Contoh kita baca doa Rabbana Atina ataupun Subhanallazi sakhkhara lana hadza, doa naik kenderaan kan. Doa itu terkandung dalam bacaan Al-Quran, saya lupa surah apa. So bila kita membacanya sebagai doa, kita tidak tertakluk, tidak terikat kepada undang-undang tajwid. Maksudnya kalau qalqalahnya ke dengunnya tak kena, tak ada masalah. Sekiranya kita membacanya sebagai doa. Tapi kalau kita membacanya sebagai potongan ayat Al-Quran, maka kita tertakluk kepada undang-undang tajwid itu. So hati-hati. So dalam tahlil biasanya lafaz yang kita baca tadi kan selalu dibaca dengan wa'fu anna waghfir lana. Hati-hati wa'fu anna, fu tu satu harakat saja. Tidak boleh dibaca dengan kadar 2 harakat. Wa'fu anna waghfir lana, la satu harakat, na 2 harakat. Tapi kadang-kadang dalam sesetengah lah, saya yakin tak semua, dibaca dengan wa'fu anna waghfir lana warhamna kan. So hati-hati. So kita nak jaga makhraj satu part, tajwid dari segi kadar harakat tu pun satu bahagian yang kita wajib membacanya dengan tepat dan betul lah. Okey. So terima kasih Cik Azman atas perkongsian tadi lah bacaan tahlil. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Nur Zalifah. Terima kasih Mak saya dia, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Surya. Terima kasih Cik Mahdi. Terima kasih Cik Aslam. Terima kasih Puan Norehan Terima kasih Puan Zaitun, Puan Siti Zainun. Terima kasih banyak Cik Zam, Cik Zahir. Siapa lagi yang ada bersama-sama dengan kita petang ni? Cik Aslam, yang Puan Nur Zarifah, Cik Muhammad Rizal dan semualah. Okey, Tuan Iqbal dan semua. Saya ucap terima kasih banyak. Okey, sebelum kita berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jutaan kemaafan. Kalau ada salah silap, kekurangan, saya minta maaf. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi petang esok. Terima kasih Cik Aslam. Okay, insyaAllah kita akan bertemu lagi petang esok. Waktu yang sama, lepas solat asar, lebih kurang pukul 5 minit lah, lebih kurang. Sebab di Bandar Baru Bangi sekarang ni masuk waktu solat asar 4.45 minit petang. So agak lewat sikit. So lebih kurang dalam insyaAllah 5 minit lah kita bermula insyaAllah. So kita dah tamatkan bacaan kita di Iqra 6 hari ni, alhamdulillah. So kita dah khatam untuk silibus Iqra 6 kita dah khatam. Sebelum kita masuk ke dalam ataupun kita memulakan bacaan Fatihah diikuti dengan Baqarah dan berikutnya bacaan Al-Quran, kita akan tengok beberapa topik dalam buku yang saya tunjukkan tadi. Okey, buku ini Okey, kita akan tengok beberapa topik yang tidak disentuh langsung dalam Iqra dan juga beberapa topik bacaan yang tidak disentuh secara langsung. Dalam Iqra dia cuma dia tak touch secara direct. Okey, kita akan tengok beberapa topik. InsyaAllah saya tengok ada beberapa topik lah yang akan kita telusuri esok insyaAllah. Esok dan mungkin kalau tak sempat, mungkin esok dan lusa sebelum kita memulakan bacaan
suratul Fatihah diikuti dengan surah Baqarah dah berikutnya. Okey. Terima kasih Puan Yasmin Ahmad. Terima kasih. Puan Yasmin pun first time saya nampak nama keluar kat ruangan komen kita. Puan Nurihan. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih semua. So insya-Allah kita akan bertemu petang esok. Khamis Khamis 2 Julai 2020, waktu yang sama lah, lebih 5 minit petang Okey, insya-Allah. So saya rasa sekadar itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa petang esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.